Baik, insyaAllah kita mulakan pengajian malam ni. Sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya demi masa sungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang beriman serta mengerjakan amal soleh dan berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, semuliakan Fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga yang semuliakan Fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, seluruhnya pengurusi masjid, datang kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi puji dan syukur Allah Taala kita dapat bersama sekali malam ni untuk kita sambung kuliah kita kitab Permata Tauhid, Jarhatat Tauhid, di muka surat 195. Betul lah? 195. Kita masih lagi dalam pembahasan bab syair yang bait syair yang ke-38. Di mana dalam bait syair itu disebut, dia kata wa indana asma'uhu al-azimah kaza sifatu zatihi qatimah. Wa indana asma'uhu al-azimah, dan di sisi kami. Indana mana sisi kami, ataupun di sini kata menurut kami. Maksud kami ini adalah sunnah wal jamaah. Asma'uhu azimah, nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Kaza, demikian juga sifatu zatihi, demikian juga sifat-sifat zatnya. Qadimah, itu qadim. Kaza sifatu zatihi qadimah, demikian juga sifat-sifat zat Allah Ta'ala itu adalah qadim. Baik, hari itu kita dah bahas agak panjang lebar lah berkenaan dengan syair ini. Jadi malam ini kita sambung ni ke muka surat 195. Apa kata musannif? Dan barang siapa berkata al-ismu mushtaqun minal simati. Al-ismu mushtaqun minal simati. Simah, lafaz isim itu terpecah daripada lafaz simah yang berarti tanda. Maka dia berkata adalah Allah Ta'ala itu pada azali dengan tanpa nama-nama dan tanpa sifat-sifat.
Okey. Jadi kalau kita ambil perkataan al-ismun tu, nama Allah Ta'ala ni, al-ismun nama Allah, diambil daripada as-simah. Jadi dua, satu daripada as-sumuwun ke atas tu kan. As-sumuwun itu pandangan daripada al-sunnah. Sedangkan Mu'tazilah dia kata al-ismu mustaq minan simmati. Gitu. Maksudnya apa? Kalau dia faham itu adalah Allah Ta'ala itu pada azali dengan tanpa nama-nama dan tanpa sifat-sifat. Maka tak kalau Allah Ta'ala menciptakan makhluk, mereka lah yang menjadikan nama-nama itu baginya, dan sesudah fanaknya mereka, mana binasa mereka, kekal Allah Ta'ala itu tanpa nama-nama tersebut. Ini adalah kaul Mu'tazilah. Ini pandangan Mu'tazilah. Jadi maknanya pandangan Mu'tazilah ni, Allah Ta'ala pada azali dulu tak ada nama. So siapa yang bagi nama? Makhluk yang bagi nama. Ini pandangan Mu'tazilah. Kemudian bila makhluk dah binasa besok, maka Allah Ta'ala tak ada nama balik, hilang nama Allah Ta'ala. Ini mustahil lah. Berbeza dengan pandangan Ahlussunnah dekat atas tu, di mana Ahlussunnah berkata Allah Ta'ala ni sebelum dijadikan alam lagi dah ada nama dah. Sebelum dijadikan alam, Allah Ta'ala dah ada nama dan dah ada sifat dia yang qadim. Kemudian nama-nama itu diajar kepada para nabi dan para rasul. Kemudian para nabi dan rasul menyampaikan pada umat dia bahawa Tuhan kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ini punya sifat-sifat yang qadim, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama dan sebagainya. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala dah ada nama. Kalau besok kalau kita binasa, Allah Ta'ala tetap ada nama. Tidak akan binasa nama dia. Macam tu. Baik. Jadi kita ulang semula. Dan mana siapa berkata al-ismun mushtaqun minas simati, al-sim itu terpecah pada lapas simah, berarti tanda. Maka dia berkata adalah Allah Ta'ala itu pada azali tanpa nama-nama dan tanpa sifat-sifat. Maka tak kalau Allah Ta'ala mencipta makhluk, mereka lah yang menjadikan nama-nama baginya. Dan sesudah panaknya, mana panak binasanya mereka, kekal Allah Ta'ala itu tanpa nama-nama tersebut. Ini adalah pandangan kaul Mu'tazilah. Syekh Asy-Syamani berkata, ini adalah lebih buruk berbanding kau dengan menyatakan makhluk Quran. Demikianlah diterangkan oleh Al-Alamah Al-Amir. Jadi pandangan berkenaan dengan Allah Ta'ala ni tak ada nama ni, bila dah ada makhluk baru ada nama, ini pandangan yang buruk lah. Dia lebih teruk pandangan ni daripada pandangan menyatakan Quran tu adalah makhluk. Dia kata ni lagi teruk lah. Macam tu, parah betul lah pandangan ni kan. InsyaAllah Allah Ta'ala ni tak ada nama lah. Kita pula nak bagi nama pada Allah Ta'ala pula. Macam tu. Allah Ta'ala yang bagi nama. Allah Ta'ala dah ada nama dah. Dalam Quran pun dah sebut dah nama Allah Ta'ala kan. Banyak kali diulang dalam Quran nama Allah Ta'ala. Baik, seterusnya surat belakang. Kemudian perkataan musannif dengan asma'uhu. Asma'uhu tu dalam bait syair lah. Wa indana asma'uhu al-azimah. Wa indama, dan di sisi kami ataupun menurut kami, asma'uhu nama-namanya Allah Ta'ala itu al-azimah, agung. Jadi perkataan musannif dengan asma'uhu adalah jamak daripada ismun. Ismun mana nama, asma' nama-nama. Kan ada orang namanya Asma' kan. Ramai kan, biasa perempuan lah. Tak adalah nama lelaki Asma'. Ada nama lelaki Asma'? Tak ada kan. Jarang lah pakai. Kalau ada nadir lah. Nadir kal andam. Benda nadir sama macam tak ada kan? Walaupun mungkin ada orang nama macam tu. Baik. Dan yang bermaksud dengannya adalah sesuatu yang menunjuk atas zat dengan semata-mata zat, seperti kalimat Allah. Sesuatu yang menunjuk di atas zat dengan semata-mata zat. Jadi perkataan ismun itu nama tu menunjuk di atas zat dengan semata-mata zat, itulah zat Allah Ta'ala. Dan juga mengiktibar pada sifat. Sifat, apa contoh sifat yang ada pada Allah Ta'ala? Contohnya Al-Alim.
Al-Alim, Al-Qadir. Allah Ta'ala yang mengetahui, Al-Qadir, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Masya-Allah. Baik, seterusnya kalau sebut dalam Arab dia kata qalhul azimah. Azimah tu bawah tu. Al-azimah al-jalilah muqaddisah al-mutakhirah an aysamiya bihal ghaib au an nufassira bima la yaliku au an tuzakkira an ghairi wajhil ta'zim kama qalahu as-sa'ad. Dan bermula kalimat azimah itu, maksud azimah ialah al-jalilah muqaddisah, maknanya yang agung, yang suci, mutahharah. Allah Ta'ala yang azimah, yang besar, yang suci. Nama-nama Allah Ta'ala tadi kan, suci ya, daripada dinamakan biha dengannya oleh selain. Tak ada nama yang selain yang layak diletak dengan nama Allah. Itu. Kalau nak letak, kena sandarkan dengan kalimat lain. Jadi kan, atau antufassira bima la yaliku, ataupun daripada ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Itu makna azimah dalam matan tu. Fa indana asma'uhu azimah. Dan di sisi kami nama-nama Allah Ta'ala tu yang agung. Maksud agung apa dah? Maksud agung ialah al-mutakhirah an aysamya biha al-ghaib. Bersih ya daripada dinamakan dengannya akan yang lainnya. Mana yang lain tak boleh dinamakan dengan nama Allah Ta'ala. Kalau nak letak, kena sandarkan kan dengan kalimat lain. An tufassira bima yaliku, ataupun nak ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak layak pada Allah, tak boleh. Ataupun an tuzakkira ala ghairi wajhi ta'zim, ataupun nak disebutkan dengan selain daripada wajah membesarkan, pun tak boleh. Nak sebutkan nama Allah Ta'ala tadi di atas jalan yang bukan untuk membesarkan Allah, pun tak boleh. Kama qala Hasan, sebagaimana disebut oleh Al-As'ad. Itu As-Sa'di lah. Cuba tengok dalam terjemahan tu, perkataan musannif dengan azimah artinya adalah yang agung serta disucikan daripada penamaan terhadap orang lain dengannya, atau dari penafsiran dengan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, atau dari penyebutan dengan cara yang bukan mengagungkan. Sebut tapi bukan makna untuk mengagungkan Allah, pun semuanya adalah tak boleh. Maksudnya Allah Ta'ala daripada begitu. Maksudnya Allah Ta'ala begitu. Tak boleh kita menyebut Allah Ta'ala ni dengan jalan yang tidak sepatutnya, yang tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala macam tu. Wa aizamu isma'uhu Ta'ala majmu' alaih. Dan kebesaran nama Ta'ala itu memang dah sepakat para ulama. Mujma' alaih, memang dah sepakat dah Allah Ta'ala ni maha besar, agung, maha besar, maha agung. Dialah mencipta langit dan bumi, alam seluruh jagat dan sebagainya. Cuma yang ada khilaf, dia kata waqtulifa hal bainaha at-tafadul aula. Yang ikhtilafnya ialah adakah di antara nama-nama itu lebih melebihi di antara satu sama lain. Itu yang ada khilaf lah. Di antara nama Allah Ta'ala tadi kan, yang selain daripada nama Allah Ta'ala kan banyak nama lain. Al-Jabbar kan, Mutakabbir kan. Jadi antara nama-nama tadi, adakah masing-masing ada lebih ada kurang? Gitu kan. Kalau nama ni lebih, nama ni kurang. Gitu. Adakah lebih di antara satu sama lain? Kita lihat. Baik, keagungan nama-nama Allah Ta'ala itu sudah dijemakan atasnya. Hanya dipersilakan adakah ada di antaranya at-tafadul. Ejaan tafadul, ta fa alif dot lam. At-tafadul kan, adakah saling lebih melebihi ataupun tidak, aula ataupun tak ada. Wa qila la tufadul bainahuma. Satu pendapat menyatakan tidak ada tafadul antaranya. Ada menyatakan tak ada tafadul. So nama Allah Ta'ala ni semua sama level lah. Nama Allah Ta'ala ni semua sama level. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Ini pendapat kil, satu pendapat yang lemah.
Sedangkan pendapat dan dalam kitab Al-Waqaqid Al-Yawaqid an Ibn Arabi, daripada Ibn Arabi, dalam kitab Al-Yawaqid nyatakan bahawa nama-nama Allah Ta'ala itu sama pada nafsul amri, pada diri pekerjaan, kerana kembalinya semuanya nama tadi kepada yang satu, itulah kepada Allah Ta'ala. Dan jika jatuh padanya tafadul, maka adalah ianya pada luaran, kharij, pada luaran je dia kata. Gitu. Makna pada nafsul amri dia, pada diri pekerjaan dia, makna tidak ada tafadul nama Allah Ta'ala tadi, sama level macam tu. Habis yang ada tafadul pada kharij, pada kharij lah, makna pada luaran daripada pemikiran kita, itu tafadul lah macam tu, kata musannif. Sedangkan daripada hakikatnya tidak ada tafadul, dia kata. Fi nafsil amri tak ada tafadul. Ini pandangan daripada siapa tuan-tuan? Ibn Arabi dalam kitab Al-Yawaqid. Dia kata anna asma Allah Ta'ala musawiyan fi nafsil amri liruju'iha kulluha ila zatin wahid. Wa in waqa'a fiha at-tafadul fa inna zalika li amr kharij, dia kata. Dia kata nama Allah Ta'ala ni pada di pekerjaannya musawiyat, sama je. Kerana apa? Kerana kembalinya segala nama Allah Ta'ala ni kepada diri Allah. Kembalinya segala nama Allah Ta'ala kepada diri Allah Ta'ala sendiri. Seperti Ar-Ra'uf, kan, Al-Jabbar, Al-Wahhab, Al-Syakur, Takabbir, kan? Banyak kan nama Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi maknanya semuanya tidak ada, dia kata tidak ada tafadul, tidak ada lebih-lebih, semua sama level. Mana nama tu sama level lah pada si Allah Ta'ala. Habis yang tak sama tu pada kata fil kharij, pada luaran saja, gitu. Kemudian dan yang haknya bahawa nama-nama itu saling melebihi antara satu sama lain. Masya-Allah. Rupa-rupanya antara nama Ta'ala ni ada tafadul, ada lebih, ada yang kurang. Tapi kalau kurang pun tak ada sampai macam kurang macam kita kurang. Nama kita akan kurang kan. Mana nama kita ada yang namanya tak belia, nama tak kenal. Ada orang nama terkenal, hebat nama kan. Satu dunia kenal nama dia. Satu Malaysia nama kenal nama dia. Macam nama kita ni kata satu gombau lah. Satu gombau tu pun ada yang tak kenal gitu. Ustaz, nama siapa? Cikgu nama siapa? Kau tak kenal ke dia? Dia ngajar sekolahnya, tak kenal dia dah. Mana nama kita tak glamour lah. Tak glamour lah. Ramai tak kenal. Tapi cuba sebut kata selebriti dalam TV kan. Ceramah hebat dalam TV kan. Semua kenal. Orang tahu pun kenal kan. Gitu. Orang asli pun kenal. Tak? Orang asli kenal. Bukan asli je, non-Muslim bukan kenal. Dia kenal, oh ustaz ni selalu keluar dalam TV, dia kenal lah. Mana non-Muslim pun, India, Cina pun kenal nama dia. Dia hebat, terkenal kan, masyhur. Macam kita tak terkenal, tak ada siapa yang kenal. Baik, yang kenal Allah Ta'ala je lah. Pada sisi Allah Ta'ala yang kenal kita. Walaupun manusia pada sisi Allah Ta'ala tak terkenal. Baik, dan yang hak dia kata bahawa nama Allah Ta'ala itu saling melebih-lebihi. Mana ada tafadul lah. Tafa'alib dot lam at-tafadul. Dan nama yang paling agung adalah lafaz jalalah ataupun dianya ismul azam. Itulah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan Sayyidi Ali Al-Wafa berpendapat bahawa adanya tafadul pada nama-nama itu. Dan beliau berkata kepada firman Allah Ta'ala, wa kalimatullahi ya ulia, wa kalimatullahi ya ulia. Dan kalimah Allah Ta'ala itulah itu yang paling tinggi. Macam tu. Bahawa ada nama Allah, maka sungguhnya dialah yang paling tinggi martabatnya daripada keseluruhan nama-nama tadi. Semaknanya yang paling tafadul nama Allah lah. Nama Allah lah. Sebabnya kita tak boleh letak nama Allah Ta'ala pada diri kita. Kalau nak letak sandarkan Abdullah kan, Abdullah gitu, sandarkan dengan Abdul, hamba Allah Ta'ala.
Tak boleh kita letak nama anak kita Allah. Tak boleh kita letak nama cucu kita Allah. Tak boleh. Itu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tak boleh letak pada manusia. Kemudian beliau berkata, dan bandingan yang demikian itu adalah firman Allah Taala yang bermaksud, dan sesungguhnya sebutan nama Allah adalah yang paling besar. Dalam ayat Quran dia kata wala zikrullahi akbar. Kau pernah dengar kan? Biasanya siapa yang baca tu? Khatib. Khatib kan sebelum dia dah habis, bulan dah habis semua tu, dah ujung tu dia kata wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun kan. Lepas tu kamat lah ke sembahyang Jumaat. Biasa khutbah Jumaat kan. Jadi itu ayat Quran tu. Wala zikrullahi akbar tu ayat surah Al-Ankabut ayat 45. Kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Okey. Dan sesungguhnya sebutan nama Allah lah yang paling besar di antara sebutan nama-nama tersebut. Walaupun banyak nama Allah Ta'ala, ada 99 nama. Ada yang mengatakan lebih pada 99 sampai 3,000 nama. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab apa tu? Dalam kitab Jauhar Mahub, kitab Jauhar Mahub wa Munabbiatil Qulub, syarahan karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Qalantani kan. Di situ disebut nama-nama Allah tu ada 99, ada 3,000 nama. 3,000 nama. Allah Ta'ala ada 3,000 nama. Tapi yang manusia tahu ialah 99 nama saja. Yang lain tu diketahui para malaikat. Malaikat dapat di langit, di bumi dan sebagainya. Jadi mereka lah yang tahu nama Allah Ta'ala tadi. Yang lain kita yang tahu ialah 99 nama tu. Itu pun kadang tuan-tuan tak lancar. Betul. So lancar tak lancar-lancar tuan? Buat lagu lah. Buat lagu bukan salah tu. Buat lagu pun salah tuan. Asmaul Husna kan. Yang nyetik lepas sembahyang tu buatlah lagu. Lepas sembahyang, lepas imam baca doa kan, buatlah nasaluka tu. Dulu masjid Tampin tu biasa buat. Sekarang pun jangan buat dah. Masjid Tengku Besar Tampin, saya ada kuliah subuh sana sebulan 2 kali. Biasa lepas kata baca doa imam kan, baca doa kan, dia baca lah Asmaul Husna, baca lah seorang. Yang lain tu ikut lah gitu. Sekarang ni pun dah jarang dah. Dia mesti ada orang itu yang kata leader dia yang bawa benda tu. Kalau leader pun tak hafal, memang tak dapat. Dia leader dia kena hafal Asmaul Husna tu, baru boleh yang lain boleh ikut. Macam tu. Yang leader pun tak hafal, macam mana nak ikut yang lain. Baik tuan-tuan. Kemudian perkataan musannaf dengan kaza sifatu zatihi qadimah. Kembali pada bait syair semula. Kaza sifatu zatihi qadimah. Begitu juga dengan sifat-sifat zatnya adalah qadim. Maksudnya yang seumpama nama Allah Ta'ala adalah sifat-sifatnya yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yakni sifat ma'ani yang 7 atau yang 8 berdasarkan khilaf pada demikian tadi. Maka tiap-tiap daripada nama Allah Ta'ala tadi sifat-sifatnya adalah qadim. Sebagaimana nama Allah Ta'ala itu qadim kan, nama Allah itu qadim, nama-nama Al-Jabal, Al-Syakur dan sebagainya kan, nama-nama itu adalah qadim pada sisi Allah Ta'ala. Begitu juga dengan sifat-sifat ma'ani pun adalah qadim. Sama ada 7 atau 8. 8 itu termasuk idrak lah. Maka tidaklah nama Allah Ta'ala itu di antara peletakan makhluk baginya. Dia kata musannaf, dia kata bukan, maka tidaklah nama-nama Allah Ta'ala itu adalah peletakan makhluk baginya. Maknanya bukan makhluk yang letak nama Allah Ta'ala. Memang dia dah sedia ada dah. Sebelum menjadikan alam ni, langit dan bumi memang dah ada nama Allah. Allah Ta'ala kata Anallah, akulah Allah. Kan? Akulah Allah. Bukan makhluk yang letakkan engkau Allah. Bukan, tak ada. Maka tidaklah nama Allah Ta'ala itu di antara peletakan makhluk baginya. Dan bukanlah sifat-sifatnya itu baharu. Kerana kalau dianya sifat baharu,
nescaya lazimlah berdirinya segala yang baharu dengan zat Allah. Jadi makna nama Allah Ta'ala Qadim, kemudian sifat-sifatnya Qadim. Kalau seandainya sifat Allah Ta'ala ni hadis baharu, sudah tentu dia duduk pada benda yang baharu. Tak boleh duduk pada benda yang Qadim. Jadi nak duduk pada benda yang Qadim, mestilah zat Allah Ta'ala akan Qadim. Jadi nak letak sifat Allah Ta'ala ni, mestilah duduk pada benda yang Qadim. Qadim mestilah Qadim. Gitu. Bukan Qadim dengan hadis. Maka lazimlah keadaan Allah Ta'ala kosong dari sifat-sifat pada azali, dan lazim pula memerlukan kepada mukhassis. Mukhassis mana yang menciptakan dia. Dan dia menafikan wajibnya ghinaul mutlak. Ghina mana kaya, dan dia menafikan wajibnya ghinaul mutlak. Maksudnya ternafi semua keperluan secara mutlak. Dan ghina mutlak itu tidaklah ada kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Lain halnya dengan ghinaul muqayyid, kaya berkait. Dia ada dua kaya. Kaya mutlak, kaya muqayyid. Ghina ni ghaniyun. Apa nak kata ghaniyun? Ghin dunia ghani kan. Ya ghani ya mughni aghnini bihalalika. Wahai Tuhan yang kaya lagi mengkayakan. So kaya ada dua, satu kaya mutlak, satu kaya muqayyid. Macam tu. Allah Ta'ala kaya mutlak. Kita adalah kaya muqayyid. Macam tu. Lain halnya dengan ghinaul muqayyid, kaya muqayyid. Kerana kaya tersebut kaya terhadap sesuatu dan tidak kaya terhadap sesuatu yang lain. Dan dialah ghinaul hawadis, mana kaya segala yang baharu. Kaya segala yang mata-mata tak ada lah. Contoh Allah Ta'ala ada kaya ghinaul mutlak saja. Dia ada ghina mutlak. Tidak ada ghinaul muqayyid. Macam tu. Betul tak? Macam tu. Baik. Kalau sebut dalam Arab dia kata walaisat sifatuhu hadisah. Tiadalah sifat Allah Ta'ala itu baharu. Li'annaha law kana al-hadisa lazima qiyamal hawadis bi zat ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sifatnya baharu, nescaya berdirilah baru kepada zat Allah Ta'ala. Wa yazimu kaunuhu ta'ala ariyan anha fil azalim. Dan lazimlah keadaan Allah Ta'ala itu yang kosong daripadanya pada azali. Wa yazimu iftikaru ila muhassis. Dan berhajatlah zat Allah Ta'ala tadi ataupun sifat Allah Ta'ala itu kepada muhassis, mana yang menjadikan dia, sedangkan dia tidak berhajat pada menjadikan. Dan Allah Ta'ala itu tidak kosong namanya pada azali. Dia tak kosong namanya, memang dah ada nama dia. Okey. Kemudian wa yazimu iftikaruha ila muhassis. Dan lazimlah berhajat dia kepada mukhassis yang menciptakan dia, sedangkan Allah Ta'ala tidak merhajatkan kepada benda yang cipta. Mencipta dia tak ada. Kerana Allah Ta'ala ni sifatnya ialah qiyamu ta'ala bi nafsih, berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala kalau kita lihat dalam sifat 20 kan, masa Sanusi kan, antara apa maksud qiyamu ta'ala bi nafsih? Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya? Maksudnya la yahtaju ila mahallin wala mukhassis. La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Tidak berhajat kepada zat yang lain, tidak berhajat pada zat, tidak berhajat pada zat untuk dia duduk kat zat tu, wala mukhassin, dan tidak berhajat pada yang menciptakan dia, kerana dia memang diciptakan. Dia terjadi dengan sendirinya. Dia terjadi dengan sendirinya. Okey? Sedangkan kita pula berhajat pada zat yang lain. Allah Ta'ala adalah zat dan dia tidak memerlukan pada zat yang lain. Macam kita perlukan kepada zat badan tubuh kita untuk kita berdiri kan. Macam tu. Akal pemikiran kita duduk pada zat kita. Tak ada batang tubuh kita, tak adalah kita ni cerdik. Sifat cerdik tak adalah, sifat lawa tak adalah, sifat handsome pun tak ada, sebab batang tubuh pun tak ada. Macam mana kita nak handsome? Mesti ada batang tubuh dulu, baru kita ada handsome kita. Lawa kita.
Baik, kemudian wa huwa yunafi wujubul ghina mutlaq. Dan ianya tadi, kalau Allah Ta'ala tadi hadis, kemudian berhajat kepada zat yang lain, berhajat kepada zat Allah Ta'ala, maka dia menafikan ayunafi wujubul ghina mutlaq, maka dia menafikan kaya mutlak. Gitu. Sedangkan Allah Ta'ala tu dia adalah maha kaya, dan kaya dia adalah mutlak. Dia bukan kaya mukayyid. Kita kaya mukayyid, berhajat kepada Allah Ta'ala. Tak ada Allah, kita pun tak kaya. Sebab semua kita adalah, rezeki kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pinjaman daripada Allah. Kan? Cuma ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang sangat kaya. Itu semualah daripada Allah Ta'ala. Masing-masing lah Allah Ta'ala kelebihan masing-masing. Sampai itu usaha masing-masing lah. Siapa rajin usaha, kan, dapatlah kaya. Malas usaha, tak kaya lah. Macam tu je. Itu. Ada yang memang orang lahir memang dah kaya. Ada tak? Mak ayah dia memang kaya. Dia ni mak ayah dia sultan, kan? Ayah sultan, ibu sultanah, ke tak? Memang kaya. Jadi dia lahir memang kaya. Macam kita ni, mak ayah kita miskin, lahir miskin. Lahir miskin, tuan-tuan. Ikut mak ayah kita. Itu. Ataupun sederhana, mak ayah kita ni hidup sederhana. Nak kaya sangat pun tidak. Nak kata miskin pun bukan. Gitu kan? Jadi kita ikutlah mak ayah kita. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kerana itu sebagai ulama berkata, ilahi ginaka mutlakun wa ginana mukayyadun. Wahai Tuhanku, kekayaanmu adalah mutlak dan kekayaan kami adalah mukayyid, terbatas. Dan dikecualikan dengan pengidhafatan, penyandaran sifat-sifat kepada zat akan sifat-sifat af'al, sifat-sifat perbuatan. Maka tidak ada satu pun dari dunia yang qadim menurut Asy'ari. Kerana Asy'ari berpendapat bahawa dia adalah ta'alluq qudrah yang tanjizi hadis. Ini pandangan pada Asy'ari lah. Dia kata sifat-sifat af'al ni dia tak qadim. Kata. Dan dikecualikan dengan pengidhafatan sifat-sifat kepada zat akan sifat-sifat perbuatan af'al. Maka tidaklah ada satu pun daripada yang qadim menurut Imam Asy'ari, kerana Asy'ari berpendapat bahawa dia adalah ta'alluq qudrah yang tanjizi hadis. Ta'alluq qudrah. Apa makna ta'alluq qudrah? Ta'alluq ialah menuntut talabul sifat amr zaid an zat, menuntut sifat akan perbuatan lebih di atas zat Allah Ta'ala. Ta'alluq macam qudrah, ta'alluqnya ialah orang kata ijad wal i'dam. Ijad wal i'dam, menjadikan dan juga mentiadakan, mengadakan dan juga mentiadakan. Ta'alluq qudrah kan. Jadi ta'alluq qudrah tu dia ada apa? Dia ada suluhil qadim, suluhil hadis, apa itu ta'alluq qabdah, tanjizi hadis, kan? Tanjizi hadis, tanjizi qadim, tanjizi hadis, lepas tu qabdah, genggaman semua sampailah pada mati tu, daripada mula kejadian manusia tu di alam ruh sampailah pada kematian tu. Jadi yang orang kata yang dah lahir ke dunia tu, tu dikatakan sebagai hadis. Dia kata sifat af'al, dia kata. Jadi sifat af'al ni dia hadis, dia kata. Bukan qadim. Gitu. Itu pandangan daripada Asy'ari. Hal ini berbeza dengan pandangan daripada Imam Maturidi, di mana mereka menyatakan sifat-sifat af'al itu sebagai daripada sifat takwin yang qadim. Maka dia pun ikut qadim. Mana Asy'ari dengan Maturidi pun ikhtilaf berkenaan sifat af'al ni. Sifat-sifat perbuatan. Sifat-sifat perbuatan yang ada kepada Allah Ta'ala. Itu ta'alluq sifat qudrah kan. Jadi Imam Asy'ari Maturidi berbeza pendapat. Asy'ari kata sifat af'al ni ialah hadis, bukan qadim. Sedangkan Maturidi dia kata sifat perbuatan adalah qadim. Maka dia pun ikut qadim. Adapun sifat-sifat sabiah maka adalah qadim secara qat'i, secara putus. Boleh kan? Okey, termasuk bait syair yang seterusnya. Sekali lagi.
Wa ikhtiyara anna asma'u tauqifiyah. Wa ikhtiyara annasma'u tauqifiyah. Kaza sifatu fazil sam'iyah. Fazil sam'iyah. Waqtira an-nasma'u tauqifiyah. Kaza sifatu fazil sam'iyah. Dan dipilih bahawa nama Allah Ta'ala itu ialah taufiqiyah. Begitu juga dengan sifat-sifatnya, kaza sifat. Maka hafalkanlah yang sam'iyah. Dan dipilih bahawa nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Tauqif. Apa makna tauqif ni? Tauqif ni maknanya benda yang datang daripada Quran Sunnah dan dibawa daripada para Nabi dan Rasul. Tauqif lah. Mana ada sumber lah. Kenapa kita letak nama dia Tuhan ni Allah? Kenapa dia Allah? Memang taufiqiyah. Memang datang daripada para Nabi dan Rasul, daripada Quran, daripada Sunnah macam tu. Jadi tawakuf lah kita. Tak perlu kita nak bahaskan lagi. Kan? Tauqifiyah, tauqif. Ada mana tauqif kat sebelah tu? 199 kan? Apa makna tauqif? Maknanya tawakuf jawaz itlaqiha alaihi ta'ala ala urudiha fi kitabin wa sunnatin sahihah aw hasanatin aw ijma'. Maknanya terhenti kebolehan mengitlakkan atas nama Ta'ala itu atas surutnya. Urut mana datangnya dalam Quran dan yang sunnah, as-sunnah yang sahih ataupun hasan ataupun dalam ijma' ulama'. Memang itu makna tauqif. Tauqif maknanya nama Allah Ta'ala kita dapat ni semua tauqif, memang daripada para Nabi dan Rasul, daripada Quran, daripada hadis, kan, ijma' ulama' dan sebagainya. Jadi tauqif lah, tak perlu nak bahaskan lagi. Memang dah pada Nabi azab kita begitu, ajar kat kita macam tu. Mana nama Allah Ta'ala tu saya cakap tadi memang dah ada namanya dak Zali. Bukan maknanya dah jadikan makhluk baru ada nama. Tak ada. Makhluk yang bagi nama, bukan. Kalau manusia ialah. Kalau manusia ni yang bagi nama siapa? Makhluk lah. Mak ayah yang bagi nama. Lahir kita dunia ada nama tak? Tak ada. Kita lahir dunia tak ada nama. Ada juga yang dah bagi nama dulu kan, jaranglah. Biasanya dah bersalim, dah kuek je tu, nguai kan, macam tu. Dah 7 hari kan, barulah 7 hari kekah semua kan, barulah bagi nama. Biasa kita macam tu lah, asalnya tak ada nama gitu. Benda-benda lain macam tu juga. Kereta kan, kereta, rumah, kan apa saja benda jitik manusia ni biasanya dah ada baru bagi nama. Masjid ni kan, takkan tiba-tiba sebelum masjid ada sebelum masjid ni ada, nama dah ada dah. Tak ada kan? Biasanya kemudian barulah bagi nama. Lepas tu panggillah kata perasmi dia, siapa nak rasmikan, gitu kan. Baik, seterusnya artinya dalam dan jumhur ahli sunnah telah memilih bahawa nama Allah Ta'ala adalah tauqifiyah. Dan begitu juga dengan sifat-sifat Ta'ala ini adalah taufiqiyah. Maknanya kita terima daripada Quran, Sunnah, hadis, ijma' ulama' dan sebagainya. Maka tidaklah boleh kita menetapkan bagi Allah Ta'ala satu nama ataupun satu sifat kecuali jika urut mana datang yang demikian itu tauqif daripada syar'i. Maksudnya tak boleh kita letakkan nama Allah Ta'ala ini kecuali mesti ada dia punya sumber dia kan. Sumber urut ni sumber lah. Sumber di mana? Dan Mu'tazilah berpendapat bahawa boleh menetapkan sesuatu yang nama Allah Ta'ala bersifat dengan maknanya dan tidak ada sesuatu itu memberi sangka akan kurangan meskipun tidak urut dengannya tauqif oleh syar'i. Ini pandangan Mu'tazilah.
Dia kata Mu'tazilah boleh, tak ada sumber pun tak apa. Ni biasalah Mu'tazilah ni berbeza pendapat dengan Sunnah. Asyik berbeza pendapat je tuan. Kalau Sunnah kata mesti ada urut mana datangnya hujah, sumber dalil kan. Kalau Mu'tazilah kata tak ada sumber pun tak apa, letak je. Itu letak je nama Allah Ta'ala ni letak je kata. Ni biasalah tu tuan-tuan Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah memandang bahawa boleh menetapkan sesuatu yang nama Allah Ta'ala bersifat dengan maknanya dan tidak ada sesuatu pun memberi sangkakan kekurangan kepada zat Allah Ta'ala meskipun tidak urut, tidak datang dengannya tauqif daripada syar'i. Dia kata tak ada hujah pun tak apa, tak ada sumber pun tak apa, letak je. Gitulah. Dan Qadhi Abu Bakar Al-Baqir ni condong dengan pendapat ini. Rupanya ada juga penyokong. Nampak tak ada penyokong kan? Kalau undi kan calon undi kan. Ada lah penyokong kan. Contohnya kata calonnya parti bebas. Kan ada juga yang undi tu. Ada juga yang undi walaupun bebas kan. Gitu. Kadang sampai orang kata ada yang kalau di Sarawak tu, kalau Sabah kan, kadang bila pilihan raya tu tengok daripada calon tu tuan, 10 orang calon bertanding, 10 penjuru tuan. Walaupun 10 penjuru ada penyokong ada penyokong, dapat juga undi tuan. Ada juga undi dia. Tapi tak ramai lah. Tapi calon-calon popular tu banyaklah undi dapat. Yang calon tak popular tu orang tak kenal kan. Ada undi dapat juga penyokong. Macam tu. Seterusnya, sedangkan Imam Haramain tawakuf padanya. Kalau Imam Haramain, Imam dua tanah haram, dia kata tawakuf padanya. Maknanya dia tu pun malah nak komen lah. Imam Haramain kata aku tak nak komen apa-apa lah, tawakuf dia kata. Imam Ghazali memberikan tafsir bahawa kalau Imam Ghazali pula dia kata boleh tafsir, penghuraian, perincian. Memberikan tafsir bahawa boleh mengitlakkan sifat, yakni sesuatu yang menunjuk atas mana lebih atas Allah Ta'ala, dan tertegah mengitlakkan nama, yakni sesuatu yang menunjukkan atas zat Allah Ta'ala, dan tertegah dan tercegah mengitlakkan nama, yakni sesuatu yang menunjukkan atas zat Allah Ta'ala. So apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahawa para ulama telah sepakat atas bolehnya mengitlakkan. Mana itlak ni kan tak ada kait apa-apa kan. Nama Allah Ta'ala tu kan diitlakkan khusus pada Allah Ta'ala lah. Mana boleh mengitlakkan nama dan sifat-sifat atas zat Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala, jika wurud mana datang dengannya izin daripada syarak, izin syar'i, dan sepakat pula atas mencegahnya jika wurud pencegahan daripadanya. Mana kalau jika datangnya pencegahan, tak boleh letak nama tu, maka tak boleh letak. Kalau datang mana urut datangnya kata sumber menyatakan boleh, letak nama dia, bolehlah letak nama Ta'ala tadi. Ataupun nama-nama yang lain, bolehlah, ada urut dia, ada datang, ada hujah dia. Kalau menyatakan ada hujah menyatakan tak boleh letak, tak boleh letak. Jadi tetapi mereka bersisir sekiranya tak ada izin dan tidak ada pula pencegahan. Dan yang terpilih adalah mencegah yang demikian itu. Inilah mazhab daripada jumhur ulama. Jadi kalau pendapat jumhur menyatakan bahawa kalau tak ada, orang kata tidak ada keizinan untuk meletakkan nama tadi ataupun tidak ada pencegahan, maka adalah mencegah yang demikian itu adalah lebih baik. Yang terpilih adalah pencegahan, jangan letak. Ini pandangan daripada mazhab jumhur ulama. Macam tu. Boleh tuan-tuan? Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar tu perbincangan kita. InsyaAllah akan datang lagi perkataan musannaf asma'u. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatai alim lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ftahna fudu alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.